Okay. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita dekat Kubu akan membentangkan memori Majid Saleh, dan pembentang kita adalah Raja Otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni saya akan bentangkan bahagian 2 memori Majid Saleh, Abdul Majid Saleh, terus sampai ke bahagian 3 terus. Saya ringkaskan lah. Abdul Majid Saleh ni kalau kita nak ni untuk yang tak ada ni kan, yang sebelum ni Abdul Majid Saleh dia ada dalam 10 tahun sebelum merdeka. Dalam tu dia ada part mengenai Abdul Majid Saleh lah. Dia antara orang-orang yang memang wira-wira yang ada kat negara kita yang memang tak didendang. Okey, dalam bahagian sebelum ni diceritakan bahawa 5 seksi PKMM. Dia ada mana dia dah hilang. Dia ada seksi buruh, dia ada seksi tani, dia ada seksi agama, seksi perempuan dan wanita, seksi pemuda lah. Seksi pemuda yang jadi dia adalah Mahmud Samam lah. Seksi wanita dia adalah Syamsiah Fakih, Syagani, antara orang-orang yang di dalam tu. Kalau dalam seksi yang hari ni kita akan bercerita mengenai seksi tani. Seksi tani dipimpin oleh Musa Ahmad. Musa Ahmad ni pun kalau kita nak kenal dia, Musa Ahmad dia dalam buku Cimpeng kan, memang Cimpeng buku Cimpeng apa tajuk dia, banyak benda nak ingat lah, lupa lah. Tapi kalau dalam buku Cimpeng ada cerita mengenai Musa Ahmad. Musa Ahmad ni dalam seksi tani, dia adalah boleh dikategori dia rapat, bukan rapat lah, dia agak mesra dengan Cimpeng. Seksi tani, gerakan tani ni menubuhkan rangkaian kedai syarikat kerjasama berunsurkan masyarakat, cooperative society. Dia begini tau. Seksi tani dia akan kumpulkan semua barang-barang dia untuk teknik ni, dia akan letak dalam satu kedai. Kemudian kedai ini pula untuk ahli-ahli koperasi ni dia dapat diskaun. Maknanya kalau macam dia memang koperasi, dan koperasi ni dia bukan macam sekarang koperasi berdasarkan keuntungan tapi yang masa tu koperasi berdasarkan produksi contohnya kalau macam penanaman koko. Kalau kita buat penanaman koko, dah lah petani tu dia orang dapat nikmat daripada koperasi tu, yang mana dapat harga barang murah. Kemudian dia orang juga dapat barang-barang lain pada harga yang lebih murah. Maknanya hantar koko, orang ni hantar sayur, orang ni hantar apa, semua dapat nikmat tu dalam koperasi. Dan dia dapat sambutan hangat untuk zaman tu lah. Alah, sibuk lah benda-benda ni. Kemudian seksi agama ni lah sebab Ustaz Abu Bakar Bakir, dia orang daripada PKMM yang bahagian agama, dia orang tubuhkan Hizbul Muslimin lah masa tu. Sebab dia PKMM dia orang nak tunjukkan pada rakyat sebenarnya bahawa mereka bersedia untuk memerintah Malaysia, memerintah Melaya masa tu. Dia orang jadi dah tujukan tubuhkan Hizbul Muslimin untuk jadi macam sekarang ni Badan Mufti lah. Tapi tu masa tu majlis tertinggi agama. Kemudian diceritakan juga perjumpaan umum menentang Malayan Union. Saya tertarik dekat sini satu part yang mana ketika itu orang Melayu Johor dia orang berkumpul dekat satu rumah nombor 49 Jalan Ismail apa, tak silap saya. Diorang kumpul tiap-tiap malam, diorang akan bincang mengenai Melayu ni, diorang akan bincang masa kemerdekaan kan. Dia akan bincang. Kemudian diorang daripada tu ada satu sosok lelaki yang bernama Ungku, mana pergi saya pun lupa lah. Ungku Aziz bukan Ungku Aziz, Ungku Abdullah. Dia sepupu kepada Sultan Johor. Dan dia tulis atas arahan dia, dia orang buat tulis satu telegram
yang beralamat kepada Sir Ibrahim ex-Sultan of Johor. Dekat situ lagi dah ada orang Melayu menentang Sultan PKM. Sebab apa? Ketika itu Sultan Johor adalah Sultan yang pertama sekali. Sultan Ismail adalah Sultan yang pertama sekali menandatangani Malayan Union. Jadi bila orang cakap apa Sultan Johor kan, dia memang orang yang pertama lah yang menandatangani Malayan Union. Sebuah perjumpaan penerangan anti Malayan Union juga dilakukan kat Sabak Bernam. Tapi ketika itu Syamsuddin Saleh dan juga Burhanuddin Al-Helmi, Ishak Haji Muhammad tak ada. Sebab masing-masing sebenarnya dia orang akan dia orang tugaskan macam apa Ishak Haji Muhammad, Pak Sako, Ishak Haji Muhammad dia akan Kuantan dengan Temerloh. Kalau Burhanuddin Al-Helmi Ipoh dengan Taiping. Setelah penentangan yang kuat, Malayan Union digantikan dengan Federation of Malaya. Tapi sebenarnya kan PKM tetap tolak juga sebab Federation of Malaya adalah lebih kurang sama je Malayan Union, cuma tukar nama je. Kemudian diceritakan pula mesyuarat buruh yang terakhir dan bersejarah. Lepas tu masa tu kita didedahkan pada nama-nama seperti N.R. Pereira, beberapa pertubuhan lain, National Union of Plantation Workers, Harbour Board dekat Singapura, Singapore Traction Company dan Singapore Telephone Board. Harbour Board yang dekat Singapura adalah yang paling kuat sekali. Dalam kalangan time tu kan, dia punya buruh punya kesatuan masa tu, Harbour Board dia paling kuat. Kalau dia orang cakap mogok, habis mogok terus apa tu kan, datanglah beberapa biji kapal pun. Bila time mogok, time hartal, ketika hartal memang betul-betul terjejas. Memang time tu British betul-betul terjejas. Jadi Harbour Board memang strong. Dan dia antara orang-orang yang di dalam dia adalah Ten Chien, dan beberapa lagi sosok Cina, orang yang berbangsa Cina, tetapi menjaga buruh-buruh Melayu. Memang dia orang menjaga buruh Melayu. Dia orang bukan, zaman itu perkauman tak ada. Boleh kata tak ada. Melayu jaga Cina, Cina jaga Melayu. Untuk orang yang dalam sektor buruh lah, sebab kita dikumpulkan atas satu dasar, satu kelas kelas buruh. Mesyuarat perkemahan terakhir, yang ini yang paling sedih. Dia ceritakan di mana Burhanuddin Al-Helmi menangis. Dia orang dah tahu dah sebenarnya berita-berita mengenai dia orang akan kena tangkap dengan Atta Sultan. Memang dah ada dah. Kerana itu ura-ura, dan dia orang tak tahu lagi sama ada itu adalah mesyuarat yang terakhir PKMM atau tak. Wakil daripada Johor, Majid Saleh, Mak Rahim, Mak Indra, Abdul Kadir Mar'i, Gani Hashim dan Syamsuddin Saleh. Kan Mak Indra dengan Abdul Kadir Mar'i kan dah ceritakan sosok penting dalam serangan Bukit Kepong. Tapi dia daripada PKMM. Burhanuddin Al-Helmi ni menangis sebab masa tu kan ketika dia orang nak lantik siapa jadi presiden, dia tak nak jadi presiden kan. Dia tarik diri, yang naik Ishak Haji Muhammad, Pak Sako lah. Tapi sebenarnya memang nama Burhanuddin Al-Helmi naik, tapi dia yang tak nak, dia tarik diri. Kemudian barulah berlakunya hartal dan seterusnya penangkapan beramai-ramai. Kalau dalam dalam filem dokumentari Fahmi Reza mengatakan lebih kurang 27,000 rakyat orang Melayu, lebih 10,000 adalah orang Melayu yang kena tangkap dalam tu. Tapi dalam buku Abdul Majid Saleh dia beritahu 80,000. Dia sebenarnya 80,000. Kalau tengok dalam buku mana pun memang ramai gila orang Melayu kena tangkap. Dan ramai juga Cina dan India kena tangkap. N.R. Pereira mati dalam penjara. Nama-nama sosok wira yang kita tak dendang. Sedangkan benda tu penting tau. Orang yang mati untuk perjuangan kemerdekaan mati dalam penjara. Peranan penerangan. Kemudian penerangan kan, dia orang macam dia orang sedar mengenai penerangan tau. Jadi dia orang tubuhkan macam Suara Rakyat, dia orang tubuhkan Surat Khabar Dunia Baru dan juga Pelita Melaya dan Suluh Melaya. Kan? Kemudian utusan Melayu di bawah Samad Sahel pun sangat kuat menyokong PKMM. Utusan Melayu bukan utusan Malaysia. Orang-orang yang kuat dalam ni antara dia lagi yang kuat dalam bahagian penerangan adalah Yaakob Mohamed, Perdana Menteri Singapura yang pertama, Lee Kuan Yew, Lee Chin Siang pun kena tangkap dengan British.
Kemudian satu lagi Khair Haji Taib. Diorang banyak dalam surat khabar tu, diorang banyak cerita mengenai Datuk Bahaman, diorang banyak bercerita mengenai Dor Said apa semua untuk membangkitkan semangat melawan orang Melayu. Orang Melayu ketika tu dia kan seperti yang kita di bahagian pertama, orang Melayu mula-mula tak nak merdeka. Orang Melayu 95% orang Melayu kan tak nak merdeka. Apabila menang, biawak pun mengaku berak. Biawak mengaku merak. Kepala tu nak jauh sangat tu. Tak ada maksud dia Kata-kata ke? tak, itu aku guna kata-kata lah. Dia boleh lah, ikut lah. Apabila menang, apabila kita semua menang kan, semua mengaku hero. Sedangkan ketika mula-mula perjuangan, korang lah yang paling kuat menentang. Itu selalunya. Ini perangai golongan bawahan lah, manusia-manusia yang terjajah minda. Opportunis. Termasuklah Perdana Menteri Malaysia yang kedua. Muhammad Najib kan? Tak lah, apa lah. Dia ini dalam buku lah, bukan dari saya lah. Kemudian penentangan Malayan Union, antara orang-orang yang menentang ni, dia orang menubuhkan putera AMCJA lah. Orang yang terlibat. Kemudian dia orang buat apa, macam dalam 10 tahun merdeka. Sebenarnya bila tengok buku Majid Saleh dengan 10 tahun sebelum merdeka tu lebih kurang Fahmi guna ni dia ambil pada buku tu. Kalau tengok Fahmi apa semua kan, tengok cerita pun banyak tu. Kemudian Perlembagaan Rakyat yang ditulis apa semua, Isa Haji Muhammad, Tan Chen Lock, Philip Halim, Samad Ismail, John Eber dan beberapa orang dari Malayan Democratic Union, MDU Singapura. UMNO dan PKM, yang ini saya nak terangkan yang lebih agak ni tapi sekarang sebab yang masa pertama punya bahagian pertama Okit ada, yang ni Okit tak ada. Kalau dia ada ni saya taruh dia cukup. Mengenai UMNO dan PKMM kan. PKMM ditubuhkan September 1945. Manakala Pekembar dia tak nak kalau macam Majlis Saleh dia tak suka panggil UMNO, dia suka panggil Pekembar. Pekembar ditubuhkan pada Jun 1946. 9 tahun 9 bulan perbezaan dia. Maknanya PKMM dengan slogan apa Merdeka, UMNO dengan slogan Hidup Melayu. Kemudian diceritakan PKMM musuh dia adalah UMNO dan penjajah. Musuh UMNO adalah PKMM. Kat situ. Kemudian saya patah balik saya nak cerita mengenai satu watak lelaki yang agak istimewa. Nama dia Aziz Hamidi. Aziz Hamidi ni dia buat satu surat khabar one man show. Yang one man show tu maknanya Aziz Hamidi ni kan, surat khabar dia yang terbit, dia yang tulis, dia yang editor, dia yang edar, dia yang daripada A to Z. Dia dia orang cikgu, seorang cikgu Aziz Hamidi dekat yang apa, dia terbitkan apa surat khabar Dunia Baru nama. Tak dia beritahu lah dia bulanan ataupun mingguan ke ataupun harian kan. Tapi Aziz Hamidi dia memang buat semua. Dia tulis rencana sampailah ke rencana pojok. Design lah. Dia memang buat. Tapi zaman tu punya lah tulisan Jawi lah. Tulisan Jawi lah. Kemudian yang Aziz Hamidi ni juga dia pernah kena pukul dengan orang-orang pro penjajah ataupun UMNO. Dekat Penang, Padang Mahkota. Padang Kota. Dia menulis meminta rakyat memohon kemerdekaan. Tapi macam sekarang kalau kita meminta kemerdekaan 100%, ada pula bara-bara UMNO pula nak datang pukul. Macam tu juga kisah dia zaman dulu. Sama je. Sejarah lebih kurang je. Kalau kau tengok dalam buku Majlis Saleh ni juga nak minta, okey kata kita ambil situasi kita sekarang dekat Malaysia kan. Modal yang orang dulu pakai sama je dengan modal zaman sekarang. Dia orang apa yang penting orang Melayu tak boleh tanpa orang putih. Tak boleh berhidup tanpa orang putih. Sekarang orang Melayu tak boleh hidup tanpa UMNO. Lepas tu orang Melayu dulu dia kata penting keamanan. Yang penting aman. Sekarang pun dia orang nak aman, janji aman, harga barang semua naik, dah bankrupt apa pun tetap nak aman juga. Kepala otak dia. Tiba-tiba gelak.
Okey, sekarang dah bahagian 3 lah. Perbezaan dasar perjuangan antara UMNO dan PKMM. PKMM menuntut kemerdekaan secara revolusi. Memang dia nak total terus. Dan UMNO secara evolusi. Dia nak apa, dia kata doa. Doa lama-lama bertukar kan. Tiba-tiba jadi hero. Itu UMNO. Kemudian UMNO selalu mengatakan masanya belum tiba untuk berjuang ke arah kemerdekaan. Macam sekarang rakyat belum bersedia untuk menerima perubahan apa-apalah. Sebenarnya rakyat bersedia je, dia orang yang tak ada. Majid Saleh dan PKMM pula sangat optimis mengenai prospek kemerdekaan dengan mendapatkan kekuasaan dahulu kerana yang ini yang tadi kita ada bincang mengenai kekayaan Melaya dulu. Melaya sangat kaya hasil mahsul bumi. Kalau kita lihat zaman sekarang kita tengok minyak. Kita ambil contoh Arab Saudi. Arab Saudi kaya-kaya sebab ambil daripada minyak. Begitulah juga zaman dulu. Ketika kita dijajah, tanah Melayu atau Malaya sebenarnya sekaya Arab Saudi. Tapi hasilnya dirompak oleh golongan-golongan penjajah, yang pro penjajah, yang penjilat penjajah, yang jadi office boy penjajah. Kemudian menubuhkan parti UMNO. Kemudian ada seorang lagi baru dispatch boy untuk penjajah, tiba-tiba jadi Perdana Menteri Malaysia yang pertama. PKMM ditukarkan kemudian dalam masa dah sokongan rakyat dah start makin membara pada PKMM. UMNO menjalankan kerja-kerja dengan melabelkan PKMM sebagai Parti Komunis Melayu Malaya. Bila orang putih tanya, ini jawapan dia. API ditukar kepada Angkatan Pembunuh Inggeris. Dia UMNO punya laporan bagi kepada Inggeris. Parti Komunis Melayu Malaya atau lagi Angkatan Pembunuh Inggeris. UMNO juga menuduh PKMM berkawan dengan badan-badan bukan Melayu. Bagi Majid Saleh, Dr. Burhanuddin yang memahami ciri-ciri negara kapitalis atau imperialis yang tidak pernah mengisytiharkan negara bebas dari kemungkinan, bebas dari jenayah dan bebas dari buta huruf. Itu tujuan dia. Hizbul Muslimin, saya tak berniat nak menceritakan Hizbul Muslimin, tapi haruslah saya tegaskan dekat sini, Parti Islam Malaysia PAS bukanlah berasal daripada Hizbul Muslimin. Tak ada kena-mengena. PAS berasal daripada UMNO. Saya agama macam sekarang ni ada ilmu. Mana tahu nanti ilmu buat parti sendiri apa ke. Tapi PAS bukan daripada Hizbul Muslimin. Jadi orang-orang PAS, tolong jangan perasan nak mampus. Sebab dia menipu sejarah. Bukan cakap UMNO PAS pun kaki menipu juga. Satu lagi mengenai kejayaan PKMM, saya ambil banyak-banyak tu. Penumbuhan bank sendiri. Ini agak terkejut sebab saya tak pernah tahu PKMM dia mampu tubuhkan bank dia sendiri. Tapi bank ni dia dapat beroperasi berapa bulan saja. Bank rakyat. Tak, bank dia bertajuk Bank Parti Kebangsaan Melayu. Bank bertajuk. Tak, bank tu diberi nama bernama Bank Parti Kebangsaan Melayu Malaya. Apa operasi dia? Operasi dia bagi buat macam urusan tukar barang, CIF, FOB, import dan export, post dated check, bank draft, credit bank dan lain-lain lah. Kita mana rakyat boleh pinjam lah. Berapa bulan saja sebelum PKMM diharamkan. Ini lepas Jepun? Tak, selepas zaman Jepun. Tahun 46. Bank tu ada sampai diharamkan. Bank tu ditubuhkan di Kemaman. Dia bukan dekat Kuala Lumpur, Kakak Ipoh, Kemaman tu. Jadi benda ni agak mengejutkan saya lah, sebab saya baru dengar jadi memang hebat sebenarnya. Dia orang dah bersedia, dia orang nak tunjukkan yang dia orang tu boleh mampu mentadbir negara, tapi orang Melayu juga tak sedar-sedar tidak ana. Sikap pemuda-pemudi tahun 40-an. Sewaktu Jepun memerintah Melayu, anak-anak muda Melayu berebut-rebut untuk menjadi junsa dan juga kempetai. Mata-mata gelap ataupun SB lah apa semua. SB ni daripada zaman dulu, orang Melayu suka kerja. Kemudian setelah Jepun menyerah kalah, PKM mula memburu mereka yang bekerja dengan Jepun. Sebab tu macam UMNO selalu katakan yang PKM selalu bunuh orang Melayu. Tapi dia orang tak cerita kenapa dia orang bunuh.
Yang PKM bunuh adalah kebanyakannya mata-mata gelap yang pernah bekerja dengan Jepun. Dan benda ini sebenarnya bukan berlaku kat Melaya saja. Kalau kita tengok dekat Holland sendiri selepas World War II, Jerman mengaku kalah, kan? Siapa-siapa saja yang pernah bekerja dengan Nazi, orang Holland membunuh orang-orang yang jadi tali barut. Jadi membunuh tali barut adalah satu amalan mulia. Bukan Malaysia aja tau. Tapi seolah-olah jadi kan bila tapi dia orang tak timbulkan isu orang putih bunuh orang putih, negro tepuk tangan ke apa ke, tak ada. Malaysia buat bunyi tu. Dia bunuh mata-mata Jepun. Mata-mata gelap. Siapa yang pernah kerja dengan Jepun semua dibunuh. Tapi bukan dulu dia jadi join Jepun lah. Tak, dia peringkat awal. Ini masa dah yang menjadi mata-mata gelap. Bila dah tahu dia tipu Pak Sako, dia orang semua keluar. Memang ada Pak Sako pun sama. Dia awal dia kan. Dia orang pergi Jepun, dia orang kata dia orang masa tu terpedaya dengan Asia for Asia. Jadi dia orang pergi sana, Pak Sako rombongan buat Naidai Helmi apa semua, dan dia orang sambut Jepun sebab nak kalahkan British. Rupanya Jepun tidur terus dekat sini. Bukan nak kalahkan British, dia tidur. Sama Indonesia. Sama dengan Indonesia. Soekarno pun melakukan benda yang sama. Kemudian last sekali dia orang sendiri yang bangun juga. Dia tak macam UMNO dia duduk kat situ, dia kata dia lawan tapi sebenarnya dia tidur. Lepas tu dia dah habis menang, dia kata dia lawan, lepas tu dia tidur. Dia lawan, dia tidur, lepas tu dia lawan. Sampailah sekarang dia orang pun macam tu, lidah macam biawak. Biawak dah jadi merah. Biawak pun mengaku merak dia orang. Apabila kita membaca sejarah, sosok UMNO adalah kau yang betulnya kau jadi macam jijik. Kau rasa sejarah itu jijik. Kemudian pada tahun 48 hingga awal 99, berduyun pemuda Melayu memohon menyertai SC atau Special Constable. SC ditubuhkan untuk mengawal kepentingan kapitalis Inggeris, Amerika, Perancis dan kapitalis tempatan. Buruh maut ke Siam. Ni satu lagi. Kita selalu dengar orang Jepun paksa orang Melayu jadi buruh maut bawa kereta api dekat Burma sana sepadan tu. Diceritakan kat sini sebenarnya dia tak dipaksa. Siapa nak rela? Dia rela tapi dengan bayaran yang mahal. Tapi masalah dia benda ni Jepun kan dia awal lagi dah menipu kan. Jadi dia orang pergi kat sana dengan sukarela sebenarnya, bukan dipaksa. Ramai sebenarnya. Lepas tu terlibatlah dengan sakit macam apa semua. Dia bukan buruh paksa. Orang ditipu sebenarnya, buruh yang terpedaya. Yang tu boleh kata dia bukan paksa dengan senjata tau. Dia kata gaji mahal apa semua, bagi tawaran apa semua. Kemudian Majlis Saleh juga menerbitkan buku Malay Business Directory, orang yang pertama kan. Kemudian dia bercadang untuk menumbuhkan Pan-Malayan Malay Chambers of Commerce, tapi tak dapat sokongan di kalangan orang Melayu. Sikap umum orang Melayu tahun 40-an. Pengalaman pahit hidup di zaman Jepun menyebabkan orang Melayu mula memikirkan mencari kekayaan dan harta benda. Orang Melayu sebelum itu berperangai ingkeh. Aku pun tak tahu pemasuk ingkeh, tapi dia kata membawa erti ketawa membawa pada atau suka yang berakhir dengan duka. Maknanya kat sini ingkeh ni macam dia kata orang Melayu dulu, dia kata jangan berlebih-lebih sikap yang tak mahu berlebih-lebihan atau bersyukur dengan apa yang ada. Tak payahlah, cukup lah, alhamdulillah dapat ini. Bagi makan mereka masa nak mereka, British dah cukup lah dapat makan, apa lagi mahu. Cukup lah apa semua, anak membesar jadi bosnya ke apa ke kan. Itu perangai dulu. Cara orang Melayu Malaya berfikir. Beliau mengkritik keras orang Melayu ketika itu kerana berjiwa rendah, kerana mudah dibeli. Orang Melayu ketika itu sangat mudah dibeli. Beliau juga seolah-olah menyesali akan sifat buta huruf dan orang Melayu dan tidak berpendidikan. Orang Melayu tak berpendidikan. Beliau memetik buku Revolusi Mental tulisan Senu Abdul Rahman. Kalau dulu siapa ada perasaan, saya pernah menulis satu status di FB mengenai satu FB mengenai seni mencarut.
Betapa mencarut itu dia dapat meninggalkan kesan yang mendalam. Tak ada orang yang kita kritik. Kemudian benda tu sebenarnya dalam benda tu memang ada dalam revolusi Perancis. Kemudian beliau memetik buku Revolusi Mental tulisan Seno Abdul Rahman. Dia cakap orang Melayu hendak maju, maka hendaklah ia bersikap kurang ajar sedikit. Itu memang betul. Sebenarnya cuba kita tengok kalau argumen dalam FB terutama masa Ben Zali kena kutuk, kena taruk dengan kelompok-kelompok sana tu kan. Golongan tu, hujah yang akan diorang ketengahkan adalah adab. Balik-balik adab. Seolah-olah tu apa semua. Tapi agaknya orang Melayu bila dia nak berubah pada sesuatu, dia perlu bersikap kurang ajar lebih sedikit. Jadi saya kaitkan dengan mencarut tu dengan bersikap kurang ajar. Sebab awak pun ada satu puisi jadi kurang ajar. Sebab tengok orang Melayu ni, dia seolah-olah bila kita menentang, dia menganggap ia sesuatu yang kurang ajar, sedangkan benda tu yang baik. Kemudian cerita bangsa Melayu. Bangsa Melayu menurutnya adalah bangsa yang hidup dan tinggal di gugusan Kepulauan Melayu dari Madagaskar hinggalah ke Filipina. Ketika zaman tu orang Melayu bebas untuk bergerak mana-mana, mana ada pasport ataupun IC. Jadi kalau ada orang yang cuba mempertikaikan kewujudan Melayu sebagai peribumi gugusan ni, tak logik juga kan. Sebab zaman dulu sampai ke Kampuchea apa semua orang Melayu bersepak hulu kilir kan. Beliau mentiraf orang Melayu Pahang kerana ramai sekali berani bangun menentang penjajah Inggeris. Dari suami isteri, bukan, semua Pahang kecuali Pekan. Tak, dia yang tulis. Dia tulis. Dia kata orang Pahang daripada Romping, Kuantan, Temeloh. Orang Pekan memang daripada dia. Pekan dia sebab bandar diraja kan. Jadi dia kata orang Pahang memang terkenal ni. Sampai sekarang satu kampung mereka terdiri kampung Lubuk Kawah, kampung Sanggang, kampung Lebak dan Tanjung Batu. Bukan setakat laki isteri je kena tangkap dengan British yang lawan dalam 80,000 orang tu. Anak-anak kecil dia orang pun kena tangkap. Memang anak kecil lagi dah ambil senjata sebenarnya. Kalau dalam buku tu pun anak kecil pun dah mengangkat senjata. Umur 12 tahun pun dah angkat senjata nak melawan dengan British. Orang Pahang. Dia memang angkat orang Pahang. Tapi Majlis Saleh orang Perak, duduk Johor. Di Selangor pula ialah kampung Jenderam. Habis sekampung ditahan Inggeris. Begitu juga dengan penduduk Teluk Panglima Garang. Kalau kat Selangor, kampung Jenderam lah dengan Teluk Panglima Garang. Memang diorang tak tunduk pada British lah dengan. Tapi dalam buku ni dia mengkritik orang Johor. Sebab orang Johor 95% sokong British. Jadi orang Johor jangan perasan sangat pasal merdeka. Awak semua dulu tak nak merdeka. Mak Indra je lah. Mak Indra je lah. Itu pun masa Mak Indra kena tangkap, habis bersorak semua orang Johor. Sedangkan orang tu wera apa semua. Sekarang baru mengaku wero. Perkauman PKMM bukanlah berdasarkan parti yang ditubuhkan berdasarkan perkauman. PKM berjuang untuk mendapat kemerdekaan dari penjajah. Beliau menyatakan bahawa berdasarkan hadis bahawa agama manusia itu adalah terletak kepada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya kapitalislah rakyatnya. Kalau sosialis, sosialislah rakyatnya. Kalau Islam, Islamlah rakyatnya. Di mana-mana dunia ini selalu timbul salah faham antara pemimpin satu puak dengan satu puak yang lain. Beliau membawa contoh generalisme Chiang Kai-shek dan Mao Zedong. Jadi maknanya kalau orang Melayu ni dia sibuk dengan kata orang Melayu bergaduh dengan Melayu, alah jangan duduk jadi katak sangatlah. Satu dunia pun perang, Jerman dengan Jerman, Korea dengan Korea, Jepun dengan Jepun, Cina dengan Cina, Arab dengan Arab sampai sekarang dah bergaduh sama sendiri je kan. Jadi yang mana kata Melayu gaduh dengan Melayu, Cina tepuk tangan, pergi mampus sama engkau, lebih awal lebih bagus, maka anda perlu dimansuhkan. Habis. Okey, kita buka untuk soalan. Syah. Okey, aku nak soal. Okey lah. Terus kan. Macam tadi saya cakap apa? Orang Melayu punya sifat. Orang Melayu punya sifat dulu Inka. Inka.
Benda-benda tu sampai ingke lah. Sama lah. Macam indika. Tak tahu lah. Benda-benda tu, doktrin tu dia sampai sekarang ada. Kalau tengok zaman sekarang, orang Melayu sendiri pun masih tahap pemikiran dia masih di zaman tu lagi. Okay. Aku punya soalan, masalah dia terletak pada imperialis sendiri atau masalah tu terletak pada imperialis, terletak pada fitnah-fitnah yang dibuat oleh pemerintah kapitalis, atau masyarakat tu sendiri, atau diorang bekerja sama untuk membodohkan orang Melayu sendiri? Benda tu sebenarnya dia bagi saya lah, yang ini sebab dia daripada kesimpulan saya simpulkan daripada buku Abdul Majid Saleh. Dia bukannya salah 100% pada penjajah, pemerintah ataupun baru-baru mereka lah kan. Bagi saya benda tu terletak pada segala yang buruk datang daripada diri sendiri. Maknanya kalau orang Melayu tu dia nak berubah, dia pandai, dia membaca, dia mula mengambil pada baca. Jadi kalau orang doktrin apa benda pun, bila dia seorang yang membaca, dia dapat tangkap benda-benda yang tak patutnya dia tangkap. Jadi jadi saya tak berapa setuju mengatakan ni doktrin daripada penjajah je. Kalau saya baca buku Mitos Pribumi Melayu, Syed Hussein Atas kata apa semua, sebenarnya benda tu dah wujud lama dah. Memang agamawan ni dia memang ajar orang Melayu benda-benda yang tak senonoh kan. Jadi dia orang kaya daripada zaman dulu lagi, bukan zaman sekarang lagi. Jadi doktrin tu bukan setakat daripada zaman penjajah, dia daripada zaman dulu lagi. Jadi cara dia nak ubah orang Melayu tu. Saya jawab soalan awak. Jadi saya rasa kalau salah dia, orang Melayu kena mula mengangkat buku untuk bebaskan dia daripada doktrin-doktrin tu. Tak ada salah cara lain. Dia kena belajar lah apa semua. Jangan pula ikut cakap agamawan belajar kena ada guru. Tak ada guru belajar dengan setan. Tak berani belajar pun tak tahu benda-benda menipu semua tu kan. Benda tu menghalang orang Melayu daripada belajar untuk berfikiran terbuka. Itu je lah. Kita buka soalan lain. Ni kena benda ni. Ni. Ada apa? Apa ni, macam kau cakap dulu tak ramai yang nak merdeka kan. Tapi jumlah yang kau tunjuk yang masa kena tangkap harta 80,000 kan, ramai. Tapi macam mana dia orang, macam mana dia orang 80,000 tu ramai sebenarnya? Faham soalan aku? Faham. Kalau nak kata 80 tu sebagai angka kan, sebenarnya sikit. Sebab ada lagi 10 juta lagi tak nak. Tanah Melayu masa tu 10 juta lebih kurang penduduk. Lebih kurang 5-6 juta, 8 juta, 10 juta macam tu lah. Macam mana 80,000 kan? Dia semua ahli PKM apa sebagainya. Maknanya zaman tu lebih kuat daripada zaman sekarang lah. Contohnya kalau bersih pun kita dapat berapa ribu je sebenarnya. Kan? Nak compare dengan media yang kita ada, dengan compare betul? Yang tu saya setuju yang tu. Bahawa penentangan dia agak kuat lah ketika tu. So cara sebaran dia lebih gila babi kuat. Compare dengan kita ada internet semua bagai, tapi bersih pun yalah. Kan macam dulu ni, macam dulu kan perang kan. Zaman Caesar semua kan. Dia bukan perang sikit, tambah 10,000, perang kali battalion berapa ratus ribu. Kata zaman Mekah pun, macam Mekah dulu, yang Nabi pergi Madinah, nak pergi Mekah 100,000. Mungkin dia kena bundar lah kan. Tapi zaman dulu aku rasa memang orang tak ada kerja kan. Tak ada. Ketua aku cakap, Nabi aku cakap, lawanlah. Nak rasa juga. Betul lah, nak compare dulu sekarang mungkin sebab komitmen. Sebab kalau dulu tak Facebook kata contohnya macam waktu kerja dulu dengan waktu kerja sekarang lain. Kita terikat. Dulu mungkin bebas lah orang-orang. Kerja kayu api ya. Yalah tu dulu tak terikat. Kalau kau pergi berperang mati, kau tak ada masalah. Sekarang macam kau keluar sikit tak boleh waktu kerja semua. Dah kau bagi kesimpulan kau lah. Kau aku tanya aku lagi apa? Kesimpulan kau. Macam tu. Tapi power lah dia orang. Sosok tubuh Rashid Maidin tak disebut ke dalam buku Majid Saleh?
Dia Rashid Maidin dia sebut tapi bahagian satu. Bahagian satu dia ada sebut lah Rashid Maidin, tapi dia tak cerita banyak lah. Dia Abdullah Sidi sebab dia banyak dia sebab macam Majid Saleh ni dia ke arah PKMM, dia dengan Kesatuan Buruh dia lah. Dia bukan PKM. Kuala Malaya, utusan Malaya tu. Rashid Maidin yang organize lah. Utusan Ishak Haji Muhammad. Ni apa ni, Smart Said. Dia tu Rashid Maidin bukan lah. Bukan. Dia ada sebut Abdullah Sidi apa semua, tapi Rashid Maidin pun memang kurang lah dia sebut. Tapi tak banyak mengenai PKM. Dia PKMM. Tanya salah dah makan dulu. Tanya ada. Saya bebas. Ni masa dalam buku tu ada cakap kalau pemimpin tu kapitalis, maka kapitalis lah, dan sosialis dan Islam. Adakah Islam tu tergolong dalam ideologi? Maksud dia dalam buku tu Islam adalah ideologi lah. So ada 3 ideologi lah bagi dia. Saya tak rasa yang tu jugalah, walaupun dia tak simpulkan macam tu, tapi maksud dia mungkin dari segi gerakan Islam kot. Maksud dia pemimpin yang daripada gerakan Islam, bau dia itulah. Dia bau kalau pemimpin tu berdasarkan gerakan Islam, rakyat tu akan jadi terpengaruh dengan gerakan Islam lah. Kemudian contohnya kalau ambil UG lah negara kita. Macam tu lah. Nampak lagi kan? Bukan lagi. Apa ni? Dah kena tanya satu je lah. Satu je. Cukup lah. Macam tadi kau dah sebut PKM. Apa beza PKM dengan PKMM? Itu bahagian satu, tapi aku beritahu lah. PKM Pertubuhan Kebangsaan Melayu Melaya. PKM Parti Komunis Melaya. Beza daripada dulu. Beza ideologi dia macam PKMM dia agak nasionalis kiri. Dia nasionalis yang agak ke kiri. Kalau macam PKM dia ambil ideologi komunis. Dia punya perbezaan tu sebenarnya dia orang macam kita ambil lah sekarang ni Pakatan Rakyat. Kan? Dalam Pakatan Rakyat dia ada ideologi agak gerakan Islam, dia ada gerakan central left, dan ada golongan yang mengaku kiri tapi sebenarnya Pukemak dia kapitalis. Dia ada berkambung dalam satu DAP. Jadi dia benda tu dia orang macam ketika tu dia orang bekerjasama tau. Ketika itu tak ramai, memang tak ramai. Lepas tu dia orang tak kuat, tak ada senjata tak banyak. Jadi dia orang bekerjasama antara satu sama lain. Dengan pertubuhan buruh yang lain, kaum-kaum yang lain, apa semualah. Macam UMNO dengan Kuomintang dia orang bekerjasama dengan Inggeris. Kalau yang ini dia orang-orang yang menentang. Dia orang tak pernah bercakap pendapat antara PKM awal Sebatang Api. Soalan dia orang tak pernah bercanggah pendapat. Saya rasa benda itu mustahil, mesti ada punya. Sedangkan aku dengan Izara Aisyah pun asyik bergaduh je kan. PKMM Api keluar dari PKMM. Api dia tak keluar PKMM sebenarnya, dia sayap. Dia macam Al-Qassam kalau kita tengok. Ada baca biografi Ahmad Mustafa. Baca sikit je yang tu. Dia kata kenapa Api keluar PKMM. Sebab dia aku tak ingat, dia macam dia nampak satu tu satu lagi dia cakap Burhanuddin dah dia nak naik. So maknanya macam ada orang cakap Ahmad Mustamam dia nak nama, so dia buat satu. Itu sebab saya kata mustahil lah dia orang tak bergaduh. Jadi bercanggah pendapat tu adalah satu yang normal lah. Memang dia keluar, dia masuk PKM. Api sayap ni dia Al-Qassam, dia join dengan orang-orang yang nak angkat senjata. Macam PKM macam Burhanuddin Al-Alami, Ahmad Mustamam, dia orang memilih ditangkap. Dia orang tak memilih melawan. Macam entahlah Soekarno. Tapi kalau tak, kalau macam Mat Indra dia memilih untuk melawan daripada ditangkap. Jadi mungkin pilihan lah. Syahir tu pilih untuk angkat senjata, tapi dia tak nak. Dia akan pilih jalan selamat, iaitu jalan urundingan. Itu Soekarno.
Baru habis tengok cerita dia ni. Tak Malaka tak tahu. Ha? Tak Malaka. Apa dia? Tak ada Malaka. Apa tak ada orang buat filem lagi? Tak boleh tengok. Dia tamat ni. Aku tanya ni, agak ni attack. Aku yang tadi yang kau cerita semua base semua ada ideologi tau. Dan bila kau kaitkan dengan hari ni, bila tadi kau sebut DAP, nampaknya hari ni kita dah tak ada ideologi tau. Tapi orang yang tak ada ideologi ni mainstream. Anwar Rahim tak ada ideologi, mainstream. Yang ada ideologi kita katalah PSM kan. Parti kau. Bukan. Okey, tahu. Tapi itulah tak mainstream. Macam mana tak? Sebab tadi kau rekod, kau kata aku Parti Sosialis Malaysia, aku terpaksa bangkang, aku tak berparti. Nak rekod juga, aku tak berparti tapi agak simpati kepada Parti Sosialis Malaysia ni. Aku rasa sebab kita terlalu kuat doktrin sebenarnya, bermakan puluh tahun, 50 tahun lah doktrin tu mengatakan yang ideologi kiri ni adalah suatu komunis, tak percaya pada Tuhan. Kalau kau tanya pada ulama-ulama PAS sampai sekarang belajar tinggi-tinggi PhD, bodoh kat bab tu kan. Dia orang sendiri terpengaruh dengan doktrin. Jadi macam Malaysia kan, dulu dia ada PSRM tau, Parti Sosialis Rakyat Malaysia, sebelum ditukar pada PRM sebab nak buangkan perkataan sosialis tu, sebab terlalu kuatnya doktrin. Jadi kita punya daripada tahun 1948 tu lagi negara kita sudah digelarkan daripada perbezaan-perbezaan ideologi, sehingga kita sendiri, bukan kata orang lain tau, saya suka ambil contoh diri saya sendiri. Saya pun baru lagi tahu pasal benda ni 2010 tak silap saya, 2009 mengenai, walaupun 2007 2008 dah start membaca, 2009 2010 tu dah start nak mengambil benda tu sebagai pegangan ke apa kan. Dia hanyalah pegangan politik. Tapi kalau macam Parti Keadilan Rakyat apa ni, PKR sekarang ni, Parti Keadilan Rakyat, dia orang pun confuse ideologi. Penyokong DAP pun confuse ideologi. Penyokong PAS pun confuse. Penyokong UMNO hairan, tak, bukan. Hairan sekali UMNO dari segi konsep ideologi kanan, mereka yang terbaik tahu sebenarnya. Mereka faham mengenai ideologi kanan. Tapi yang menentang ni pula tak faham. Bukan saya nak puji, saya benci UMNO, tapi saya puji mereka tahu ideologi mereka. Ideologi dia orang memang betul-betul ke kanan. Senang tak? Jadi rasa dia salah. Sekarang ideologi ni penting tak penting? Oh, sangat penting lah. Tapi yang mainstream yang tak ada ideologi sekarang ni kita bagi, kan saya cakap 50 tahun tau kita dijajah minda kita apa semua kan, untuk membebaskan mengatakan ideologi ni penting atau tak penting kan, dia memakan usaha dan makan masa. Yang pertama sekarang kita ambil masa dulu. Memang ambil masa lah untuk terangkan kepada orang lain betapa ideologi penting. Bukan pasal apa, ideologi hanyalah untuk menguruskan politik dan ekonomi. Bukannya apa bak kata diorang ni bertuhan ke tak bertuhan, dah pergi mampus lah semua tu kan. Tapi dia lebih kurang pada pengurusan kuasa dan ekonomi. Contohnya kalau kita ambil ideologi kanan, dasar ekonomi baru yang dibuat oleh UMNO, DAB, dia memang betul-betul pro ideologi kanan. Untuk orang Melayu, walaupun yang rembatnya orang atas apa semua, orang Melayu tetap miskin, tapi tetap ideologi. Alright. Itu lah nak buat. Aku tak sikit. Tak, aku nak tanya pasal okey, tak ada nombor telefon. Aku nak tanya pasal dalam banyak-banyak buku macam buku-buku sejarah yang terbaca ni kan. Tak banyak yang cerita pasal kalau tidak asal-asal diorang yang macam PKM semua ni, macam siapa Ahmad Mustafa, siapa Bolan Delmi, diorang nak buat Indonesia Raya tau. Tapi bila baca sejarah kan, macam Indonesia Raya ni tiba-tiba idea Indonesia Raya ni tiba-tiba hilang tau. Dia kat mana dia benda tu putus hilang tu? Masa bila benda tu hilang? Idea Indonesia Raya. Sebenarnya bukan Indonesia Raya, tak ada sebut pun. Dia orang sebut, tak silap saya, Nusantara. Dia Nusantara, dia sebenarnya memang nak gabungkan semua ni berdasarkan satu ideologi kiri, komunis apa semua, berdasarkan kaum buruh, kaum yang tertindas, kaum yang terjajah kan. Jadi dia nak kumpulkan kaum buruh. Jadi sebab dalam ideologi kiri, nasionalisme tak ada sebenarnya, kurang tau. Dia beri tempat macam patriotik apa semua, kurang dia beri tempat. Yang pentingnya hak-hak ni orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terjajah. Itu matlamat utama golongan kiri. Sebab kalau kita faham kalau kita tengok, baca kaji balik parti komunis punya ideologi komunis, dia orang berjaya pada satu benda, internationally maknanya
kita nak wujudkan semangat kaum buruh tu supaya bersatu tau. Jadi bila dia kata benda, dia selari dengan zaman juga bila parti komunis ni sudah hilang pengaruh dekat Nusantara begitulah hilangnya Internasionale ni. Salah satu sebab kejatuhan komunis zaman tu lah. Macam boleh lah, boleh jadi. Benda tu berkait rapat lah. Sebab kalau kita ambil contoh kapitalis, masa tu masa perang dingin, US perang dengan perang dingin dengan Rusia. Masa tu ada lagi ideologi, banyak lagi negara-negara mengamalkan ideologi kiri. Tapi bila jatuhnya Rusia kan, jadi kurang lah negara yang mengamalkan sosialis. Walaupun ada Venezuela, Cuba. Kau pergi luar kau kat luar macam mana? Kat luar sentimen ideologi kuat kan, dia orang pun dah tak fikir sangat ideologi pun dah kurang juga sebenarnya. Bagi saya lah, kalau macam sepanjang tempoh dekat England ke apa ke, kalau pergi kat sana ke apa ke, dia orang pun dah tak heran dah pasal komunis. Sekarang bagi terlalu kuatnya sejak September 11 2011 2001 dulu, September 11 masa rasa-rasanya kan, sosok yang menjadi perbincangan adalah sosok beragama. Kalau mereka tak kisah dia beragama. Contohnya kalau kita ambil kat US, sana sudah jadi Christian Orthodox. Kalau kat ni, dia orang akan bermusuhan dengan Islam. Dia melabelkan Islam sebagai Islamik Orthodox. Kalau yang walaupun perang dekat Iraq, perang dekat Afghanistan adalah kerana oil, tapi mereka menggunakan agama tau. Jadi propaganda tu terlalu kuat tau, sehingga kan perbincangan ideologi tu kurang di kalangan negara-negara yang mengamalkan kapitalis. Kecuali macam Venezuela, mereka masih lagi sambut lagi lah Cuba, Mayday, bagaimana dia orang sambut Mayday, hak-hak pekerja masih lagi kuat. Dia depend pada negara yang kita pergi je. Negara dunia ketiga dia sebab dia bangsa yang terjajah tau. Jadi dia bukan kapitalis tau. Dia sub kapitalis lah, lebih kurang panggil kapitalis kepada kapitalis asal. Itulah kuatnya semangat nasionalis. Boleh lah. Okey. Abang tutup. Jam. Alhamdulillah. Okey. Ya, sekarang kita tutup lah. Okey, kita tutup dengan Sekarang tak ada yang percaya. Tak, okey, macam ni dah tepuk. Okey, tepuk tangan. Tepuk tangan.